Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersiaran secara langsung di SACC Shah Alam Convention Center bersempena dengan Pesta Buku Selangor 2020. Kita hanya berbaki lagi satu hari. Asmah, hari ini topik apa kita nak bincang ni? Hari ni banyak dah topik Banyak dah sebenarnya topik kita sebenarnya cakap. kan? Tapi untuk kali ni kita akan menceritakan topik berkaitan dengan rumah tangga. Rumah tangga, iaitu asam garam rumah tangga Nabi. Dan bersama kita siapa sekarang ni kita boleh tak kamera tunjuk sikit? Jeng jeng jeng. Itu dia. Ustaz kita. Ustaz kita pada hari ini. Ustaz kita pada hari ini yang akan memberi penerangan tentang buku ni. Tapi sebelum kita belayar lebih jauh, Asma, kita bagi ruang pada ustaz di sebelah kita ni yang handsome ni. Untuk rasa semua kan dah kenal. Cuma kita bagi pendedahan terlebih perkenalkan diri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara hari ini, Saudara Aidil dan Asmah, kerana sekali lagi memberi peluang dan ruang kepada saya untuk beri penjelasan tentang buku yang sedang kami jual di booth P08. Saya Abdul Arham bin Mat daripada Syahnana Production, dan pada kali ini kita berada di booth Pesta Buku Selangor P08. P08 Ya. 08. Jadi kalau anda tuan-tuan dan puan-puan untuk dapatkan buku ni boleh pergi ke P08 di Pesta Buku Shah Alam Convention Center. Jadi Ustaz, saya tak nak kupas dengan lebih lanjut pasal Pesta Buku sebab kita ada topik yang menarik ni. Betul tu Aidil. Tajuk dia asam garam rumah tangga. Kenapa sebenarnya Aidil? Macam gigil pula bila nak cakap pasal hal ni kan. Sebab Aidil pun sebagai saya sebagai seorang suami baru saja berkahwin. Kalau penonton nak tahu, Ustaz ada dengan kita 3 tahun lepas. Ya, betul. Tahun lepas dan tahun ni. Hari ini dia dah bawa satu topik yang memang pasal rumah tangga. Sebelum ni dia bawa pasal anak-anak, dan sebelum tu Ustaz ada bawa pasal topik berkaitan dengan pengantin baru perkahwinan. Okey, hari ini pasal rumah tangga pula. Tapi yang ni lain sikit sebab asam garam rumah tangga Nabi. Nabi sendiri. Okey Ustaz, apa yang Ustaz boleh kongsikan tentang asam garam rumah tangga Nabi? Okey, baik. Buku yang dipertontonkan kepada sidang penonton sekalian adalah Asam Garam Rumah Tangga Nabi, yang ditulis oleh sahabat baik saya, Ustaz Luqman Makhtar. Yang mana buku ni saya amat-amat cadangkan dan suggest kepada para suami dan isteri di luar sana untuk memiliki. Buku ni istimewanya kawan saya ni dia cuba ambil hadis-hadis combine, diletakkan satu buku yang memaparkan kisah pahit manis Rasulullah bersama dengan isteri-isteri baginda. Yang mana kita tahu Rasulullah ini merupakan uswah hasanah, contoh terbaik. Nak tak nak kita nak berjaya di atas dunia ini, ataupun lebih spesifik lagi, kita nak berjaya sebagai suami isteri yang misali, perlu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kelainan buku ni pada Ustaz? Adakah penyampaiannya lebih simple, lebih mudah difahami? Betul. Okey. Memang betul, buku ni cara penyampaian cukup santai, dan dia ambil beberapa babak-babak yang kadang-kadang kita baca kita rasa gembira, kadang-kadang bila kita baca babak yang lain kita rasa sedih, kadang-kadang kita baca babak yang lain kita rasa termotivasi. Rupa-rupanya ada semua dalam ni, menggambarkan bahawa variasi situasi macam inilah yang kita hadapi pada hari ini, dan bagaimana kita untuk mencontohi Nabi untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Ya, betul-betul. Jadi Ustaz, kenapa ia dikatakan dengan asam garam? Okey. Sudah pasti hidup kita ni penuh dengan orang kata warna-warni kehidupan. Begitu juga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat kenapa Rasulullah ni dia berkahwin lebih daripada 4 orang, mana dalam erti kata lain berpoligami. Rupa-rupanya ke-9 ataupun 11 isteri Rasulullah itu mewakili watak-watak karakter wanita di atas muka bumi ini. Masya-Allah. Ke-9 tu ada wanita dan karakter. Ya, mewakili di muka bumi ni Ustaz kata. Dan saya yakin buku ni mesti dia menggabungkan pelbagai emosi. Macam Ustaz cakap lah, ada sedih, ada gembira, ada tak puas hati juga sikit. Itulah yang katakan asam garam. Asam garam, ya, itu sebenarnya dikatakan asam garam tu. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Rasulullah ini dia juga adalah seorang pemimpin. Tapi macam mana dia boleh
saya sebagai seorang suami, kita kadang kat tempat kerja kita bertugas, tapi balik rumah kita kena jadi suami. Jadi macam mana kita nak seimbangkan kedua-duanya, Ustaz? Inilah sekarang ni yang kadang-kadang benda tu berlaku kepada suami-suami di luar sana, bagaimana nak time management. Sepatutnya kita ni saya rasa pengacara pun isteri satu baru. Ya, Ustaz, betul. Satu pun belum terurus lagi. Ya, betul. Apatah kita, Rasulullah ni dah isteri lebih daripada 4, 9, dapat menguruskan rumah tangga dengan excellent sekali. Sebab itu kejayaan nak jadi pemimpin hebat di luar sana, bagaimana dia manage family dia sebaik mungkin. Kalau dia dengan isteri dia dapat manage dengan anak-anak dengan baik, kalau dia di office dia dapat, kalau bagi job, sesuatu job kepada dia, dia akan deliver job tadi sebaik yang mungkin. Sebab dia dah berjaya dah, proven dah di dalam keluarga itu sendiri. Bermula daripada rumah tangga sendiri, Asma. Daripada rumah tangga itu sendiri, barulah boleh kita tunjuk dan contoh buktikan di luar sana. Jadi Ustaz, saya nak tanya juga, adakah kita sebagai seorang suami, kita kena tunjuk contoh yang baik pada isteri kita? Ya, sudah semestinya itu wajib. Kita kena tunjukkan contoh yang baik. Suami adalah pemimpin kepada isteri, pelengkap kebahagiaan isteri, dan isteri juga perlu menganggap suami pelengkap kebahagiaan. Hidup ni adalah suatu perkongsian, saling melengkapi. Kalau kita tengok kepada, kalau kita sibuk duk cari kelemahan, memang pasangan kita bukan malaikat. Dia manusia. Sudah pasti di sana ada kelemahan, kekurangan, dan kelemahan-kekurangan itulah perlu dilengkapkan oleh kita. Barulah titik kebahagiaan tadi kita akan jumpa. Kalau tidak, sengketa sampai kiamat tak selesai. Okey. Ustaz, saya nak tanya satu situasi lah. Okey. Saya rasa bila di dalam zaman social media ni, terlalu banyak benda yang di-sharekan. Dan sesuatu tempat tu. Pernah suatu ketika ada yang berkata macam ni, dekat Nabi berumah tangga, Nabi yang buat kerja rumah tau. Bukan isteri Nabi. Betul ke? Dan kalau betul, apa nasihat Ustaz kepada wanita-wanita, isteri-isteri ataupun suami-suami, supaya jangan menyalahgunakan statement tu untuk suruh suami pula buat kerja rumah? Apa yang saya nampak adalah itu adalah salah guna statement. Sebenarnya betul, Nabi pernah buat orang kata buat kerja-kerja rumah dan sebagainya, dan itu adalah nak tunjuk kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad bahawa perkara-perkara yang seumpama macam ni perlu ada di sana, ada sifat toleransi, saling bantu-membantu. Kan kita berkongsi kehidupan. So pasti kalau saya tak dapat nak, contoh isteri kita tak dapat nak masak sebab balik lewat, kita yang sampai awal kita masak, kan senang. Bila isteri balik, tang dah siap masak, jom makan, kan seronok macam tu. Kan itu penting. Maknanya orang kata sikap toleransi, berkongsi, rasa sedih, susah bersama dan sebagainya, akhirnya membuahkan orang kata kebahagiaan yang kita impi-impikan. Ya, betul tu. Jadi toleransi lah. Perkataan yang paling utama adalah toleransi itu sendiri. Dan jangan menyalahgunakan statement. Jangan menyalahgunakan statement. Betul. Ustaz, dalam buku ni sikit lah saya nak sentuh. Dia ada beberapa bab tau. Bab 1, bab 2, kemudian bab 3 sampailah bab yang ke-4 dalam buku yang pertama ni. Bab 1 yang menariknya, Ustaz, bolehkah saya nak tanya pasal Sayyidatina Aisyah meninggikan suara dengan Nabi, dan apa pandangan Ustaz tentang ada isteri yang ditinggikan sikit dia punya suara pada suami dia? Okey. Kadang-kadang Rasulullah adalah Rasul yang dipilih oleh Allah, yang diutuskan kepada umat manusia sebagai contoh teladan. Dan isteri Rasulullah adalah wanita terpilih. Wanita terpilih yang dipilih oleh Allah menjadi isteri Nabi. Dan kena ingat, watak-watak manusia ni ada, manusia orang ramai ni ada pada isteri-isteri. Sudah pasti benda-benda macam tu berlaku. So kita sebagai umat Nabi Muhammad, bukan kita melihat krisis ataupun masalah yang berlaku, contoh tersilap, orang kata tertinggi suara dan sebagainya. Tapi yang paling penting sangat adalah bagaimana sebanyak mana kita ambil pengajaran daripada situasi-situasi tadi, supaya kita beringat, berwaspada, agar perkara-perkara seumpama tadi tidak membawa kepada persengketaan yang lebih besar. Bagaimana cepat-cepat kita tangani
Dan bila berlaku, kadang-kadang kita suami isteri ni memang kadang terlepas cakap, kadang-kadang orang kata terlepas tindakan yang kadang-kadang kita fikir balik, oh silap. Jadi nak tak nak kena cepat-cepat bermaaf-maafan. Jangan tunggu hari raya baru nak bermaaf-maafan. Itu salah. Betul. Kita jangan tunggu ada sesuatu baru kita nak bermaafan. Betul tu. Tapi Ustaz, saya bagi satu lagi soalan. Okey. Dalam berumah tangga ni macam Ustaz cakap, kita ada toleransi dan suami ni dia susah kita nak jumpa yang sempurna. Isteri pun sama. Ya, jadi kita ni kena saling toleransi. Tapi cumanya macam mana Ustaz? Kalau isteri seorang yang tak nak ditegur ataupun suami isteri pun tak nak ditegur, ada tak diberikan contoh di dalam buku ini? Saya yakin ada. Ada, kalau ada tu boleh tak bagi clue sikit cerita yang mana tu? Sudahlah. Ini kena beli buku lah pula. Beli buku lah ceritanya. Saya kena promote. Tapi itu cara promosi. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsi apa yang Asmah cakap tadi tu. Ya, macam mana? Maksudnya kongsi daripada sudut pandang Ustaz sendiri. Yang ego tadi. Dari segi tidak mahu ditegur ni. Kadang-kadang benda ni normal berlaku. Manusia ni dia ada kadang-kadang ada ego tersendiri. Tapi bagaimana kita menguruskan ego tadi, bagaimana kita mengawal ego tadi dan sebagainya. Dan kena ingat syurga sebenarnya bila kita berkahwin ni, syurga berada di depan mata kita. Kalau kita suami, syurga kita berada di depan kita, isteri kita. Dan isteri kita juga melihat kita ni sebagai sumber untuk menyebabkan sebab musabab untuk kita masuk syurga. Kalau kita berego dengan suami dan begitu juga isteri dan sebagainya. Sekarang ni ramai orang bercakap pasal isteri yang melawan suami. Kadang-kadang ada juga suami ni dia tak menghormati status isteri itu sendiri. Walhal isteri ini adalah partnership, rakan kongsi dalam bahtera rumah tangga tadi. Kalau benda ni berlaku dan sebagainya, sebab itulah penting kita menghayati kisah yang dipaparkan oleh Rasulullah dalam buku ini. Pada masa sama, kita kena cari ilmu-ilmu rumah tangga ini. Bukan hanya kita sekarang ini, bukan kita bercakap soal kita nak permudahkan soal perkahwinan. Tetapi pada masa sama, bakal pengantin tadi perlu dipersiapkan dengan ilmu yang secukupnya. Bila mana mereka melangkah ke alam rumah tangga nanti, insya-Allah mereka akan buat lebih banyak kebaikan daripada kesilapan, insya-Allah. Betul. Ambil positif. Ya, ambil positif. Ambil suatu benda tu dengan positif. Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang ada suami yang dia baran? Dia suka pukul-pukul isteri dia, marah-marah isteri dia. Yang ni saya tak boleh nak terima. Kadang-kadang suami tu dia baran kepada orang yang berlainan jantina dengan dia. Isterinya berlainan jantina. Wanita ni dia suatu makhluk yang lemah dan halus. Bukan dia makhluk halus ya. Dia lemah dan sepatutnya lelaki ni kita kena memahami, kita kena menyantuni dia sebaik mungkin. Sebagaimana Rasulullah buat banyak babak-babak dikongsikan dalam buku ini, betapa romantisnya Rasulullah bila mana dia nak menyantuni isteri dia. Dia faham dia ni seorang lelaki, ada sifat kelakian dia, dan wanita ni ada sifat kewanitaannya yang perlu kita santuni, perlu kita orang kata hormati. Ya, betul. Lepas tu kan yang menariknya Asmah, dalam buku ni dan saya ada terbaca sikit lah, Asam Garam yang ke-7, Nabi tidak pulang mengejut. Yang menariknya bila saya dengar dalam buku ni, saya baca Nabi, contoh dia kalau dia balik rumah, isteri tengah tidur, dia takkan ketuk pintu. Ya. Dia akan tunggu sampailah keesokan harinya, baru dia akan, sebab nak tunjuk betapa dia muliakan isteri dia tu. Betul Ustaz kan? Setuju. Jadi macam mana, apa pendapat Ustaz kalau kita ni kena muliakan isteri kita? Betul. Itu tuntutan agama. Nabi dah bagi contoh dah. Kena muliakan isteri. Sebab tu saya sebut, sebab musabab kita nak masuk syurga, tak payah duk fikir jauh-jauh lah. Yang ada berada di depan mata kita, suami isteri, anak-anak dan sebagainya. Itu yang first dulu. Tak ada duduk cakap lah yang luar-luar tu. Ini dulu first. Ya. Betul. Dalam buku ni, yang nombor 7 ni saya nak kongsi sikit tau. Dia ada tulis, Anas berkata, Nabi tidak pernah pulang ke pangkuan keluarganya secara mengejut malam-malam. Baginda tidak akan sampai di rumah melainkan pada waktu pagi atau petang. Betapa Rasulullah respeknya isteri dia tu. Subhanallah, memang hebatlah, sangat dahsyat. Kita ada soalan daripada Facebook, Ustaz. Ya, dari Abang sudah Ustaz bunyi dah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana Rasulullah menguruskan perceraian? Okey.
satu soalan yang general, kalau saya nak hurai cukup panjang. Sebenarnya babak perceraian ini pernah berlaku orang kata dalam hidup Rasulullah. Antaranya Rasulullah pernah menceraikan Hafsah binti Umar, tetapi Rasulullah rujuk balik sebagai satu orang kata satu pengajaran yang berguna kepada kita bagaimana nak menangani situasi itu. Bukan nak menampilkan Rasulullah itu lemah, tidak, tapi nak beri pengajaran kepada umat Nabi Muhammad bagaimana nak menangani orang kata menghadapi perceraian itu sendiri, dan perlu mengikut lunas-lunas yang telah digariskan oleh agama. Ya, betul. Jadi ini soalan general daripada saya juga tentang perceraian. Ada setengah dalam kalangan komuniti kita, bila cakap tentang perceraian, pada mereka kejamnya suami tu menceraikan isteri. Suami jahat. Tapi kadang-kadang ada, ini pendapat saya lah, kadang-kadang ada setengah situasi tu mungkin perceraian itulah solusinya. Atau saya tak pastilah nak cakap solusi ke apa ke apa pendapat tuan. Sebab kami berdua masih baru lagi. Ya, masih baru. Kita nak tahu jugalah lebih mendalam macam mana perkara ni. Okey, sebenarnya kadang-kadang betul apa yang Puan Dan Asmah sebut. Kadang-kadang sampai satu tahap perceraian itu merupakan satu solusi terbaik selepas kedua-dua pihak, yakni pihak lelaki dan perempuan ataupun suami dan isteri tadi sudah tidak ada persefahaman. So bila sudah tidak ada persefahaman, mungkin ada beberapa yang krisis rumah tangga yang orang kata tak ada penghujungnya, perlu dileraikan melalui perceraian tadi. Maka solusinya adalah bercerai. Walaupun pahit, berat dan sebagainya, kita kena hadapi juga. Dia termasuk dalam hukum syarak juga. Suatu benda yang ada masalah di dunia ni adalah masalah yang Allah Ta'ala dah bagi penyelesaian dah melalui Nabi itu sendiri. Masya Allah. Ustaz, saya nak tanya pandangan Ustaz. Macam kadang-kadang ada isteri yang kita sebagai seorang suami kita kena inform kat dia, kena bagi tahu kat dia. Perlu ke kita selalu kongsi cerita dekat isteri kita, atau tak boleh keseluruhannya? Kadang-kadang depend pada orang kata cita rasa ataupun kehendak pasangan kita juga. Kadang-kadang ada ni kena report kepada dia. Duduk di mana, berkawan dengan siapa dan sebagainya. Macam polis trafik pula. Macam penyiasat ni. Kan? Kadang-kadang. So bagaimana kita memahami kehendak dia. Kalau itu yang dia nak, kita hantarlah pada sama untuk menyantuni dia. Dan betul. Tapi perempuan ni jangan mengambil kesempatan sampai tindakan kita ataupun suruhan kita tadi menyebabkan rasa suami kita jadi rimas. Ini setiap minit, setiap saat semua kena lapor. Kan? Makan nasi berapa suap tadi kena bagi tahu, minum air apa kena bagi tahu. Itu sudah melampau. Tapi kita ambil garis pertengahan saja. Jangan melampau. Boleh tapi jangan melampau. Jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Boleh sebab boleh. Suami itu suami kita. Jadi tapi jangan keterlaluan lah. Dan saya yakin ada soalan daripada Facebook. Dari Maizatul Adibah, berapa harga buku tu Ustaz? Berapa harga buku? Berapa harga? Berapa harga buku? Harga buku. Berapa harga buku? Okey, harga buku di sini dijual RM30. Tetapi kita ada diskaun. Ramai-ramai datang ke Pesta Buku Selangor ni, dijual hanya RM27 sahaja. Saya nak beli kejap lagi. RM27 sahaja. Buku terhad RM27 sahaja. Buku ni antara best seller. Buku ni antara best seller. Lambat datang habis. Lambat datang nasib lah. Betul-betul lagi. Bila saya dah selak, saya baru selak tau, belum betul-betul baca lagi. Nak selak pun sangat-sangat menarik, sangat-sangat simple ayat yang digunakan. Sangat-sangat mudah. Sebab dia by topik pula tu. Dia ada cerita sedikit demi sedikit. Dan nanti saya nak cerita sikit sebelum saya nak bagi soalan ke Facebook, ada satu cerita yang menarik dalam buku ni tadi saya baca. Daripada Fawaz Mio. Ini tak jauh dengan kita. Ni kawan saya ni. Terima kasih kerana bertanya Fawaz Mio. Macam mana Rasulullah pujuk isteri untuk makan banyak sikit? Saya rasa soalan ini boleh Ustaz kupaskan. Sebab ada setengah isteri dia kurus sangat, tapi suami dia minta untuk dia makan, tapi dia macam tak nak lah. Apa pandangan Ustaz tentang macam tu? Saya cuba bahas dalam konteks semasa lah. Kadang-kadang iyalah, setengah isteri itu dia antara hobi dia ni, dia suka makan. Bukan nafsu dia gemuk, tidak. Dia suka rasa makanan tu, makanan dia sebagainya. Pada masa sama dia ni tak suka shopping, contohnya. Setengah isteri juga, setengah isteri yang lain suka shopping, tapi tak suka makan. Tapi Islam ajar kita supaya kita ni fit. Kan? Isteri tak boleh terlampau kurus sangat.
mungkin pada pandangan suami, depend pada suami lah. Setengah suami tengok si kurus, ini bagus, abang suka macam ni. Kalau setengah suami pula, ni kurus sangat, you kena tambah sikit ya. Tambah, you kena makan apa ni, suplemen ke apa ke, supaya mencapai berat badan yang ideal. Contohnya macam tu. So kita pujuk suami, pasangan kita. Jadi Asma, buat surprise pada dia, beli apa-apa makanan yang dia suka. Balik rumah ini tang coklat, KFC ke pizza ke, ikutlah. Cadangan ustaz tu saya suka. KFC pizza tu. Tapi sebenarnya ustaz, itu saya tak langsung, kalau suami sedap tengok macam tu, kita kena buat lah ustaz kan? Ya. Macam tu, itu permintaan, special request daripada suami kita, bukan orang lain. Sebab yang nak tengok kita ni suami juga. Suami kita. Betul. Isteri kita. Contoh suami kurus tu, abang kena berisi lah abang. Macam kawan dekat office kata, saya tak jamu abang secukupnya. Kawan dekat office kata, saya tak jaga suami pula. Jangan. Pula jadinya susah juga. Susah. Okey ustaz, macam tadi saya janji saya nak cerita pasal buku ni sikit. Cerita. Dalam buku ni tadi ada beritahu Rasulullah, setiap kali kalau dia sakit, dia akan beristighfar. Jadi ustaz, saya nak tanya, penting tak istighfar ni ustaz dalam rumah tangga? Ya Allah, memang penting. Ini orang kata zikir seharian kita yang perlu kita sentiasa basahi lidah kita dengan istighfar. Sebab setiap masa dan ketika kita ni bukan maksum, terdedah dengan kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Istighfar ni kena banyak. Istighfar pada masa sama menghayati maksud istighfar tadi, supaya orang kata segala dosa-dosa kita diampunkan, segala kesilapan kita dapat diperbetulkan, segala orang kata kealpaan kita dapat diperingatkan oleh orang lain dan sebagainya. Itu. Ya, betul. Kita kena meminta maaf kepada Allah. Ya, terutama. Terutamanya. Istighfar ni juga antara kunci juga dalam rumah tangga sebenarnya, Aidil. Kunci kebahagiaan. Ya. Dan yang penting beristighfar dan faham apa yang istighfar kata. Okey ustaz, saya nak tanya, saya rasa sebagai manusia, tak kisah lelaki ataupun perempuan, kita mesti ada perasaan cemburu, betul tak Aidil? Betul. Saya sendiri tak nafi. Saya sendiri pun ada perasaan tu. Okey. Jadi macam mana agaknya Nabi mengendali isteri ni kalau isteri ni rasa cemburu? Sebab bila ialah Nabi sudah tentu dia menjadi idola kepada ramai orang. Termasuklah juga kepada wanita. Dan isteri Cuma dalam buku ni diceritakan beberapa babak lah. Ya, betul. Beberapa babak bagaimana normal manusia terutama isteri ni dia akan ada rasa cemburu. Kan, cemburu kepada madu-madu. Dan kita juga memang pada hari ni pun kita akan tengok baik lelaki dan perempuan tu, cemburu tu adalah perkara yang positif sebenarnya. Kalau tak cemburu langsung, itu bermasalah. Jadi kita pun tak akan monitor pasangan kita. Contohnya, saya jawab secara general. Kita tak akan monitor bagaimana pergaulan suami kita di office. Kita kena sentiasa tengok. Dan begitu juga isteri kena tengok dengan office, dengan siapa dia bergaul. Kita nak dalam, kalau boleh, memang mestinya compulsory dalam lingkungan pergaulan mereka dikelilingi oleh orang yang positif. Orang yang dapat membina minda mereka, jiwa mereka, ilmu mereka ke arah yang lebih baik. Kita potong siap-siap kalau mereka ada kawan-kawan yang kata apa, yang tidak membangun jiwa rohani dan agama tadi ke arah yang lebih baik. Ya, betul. Kita kena membina jiwa kita dan kerohanian kita dulu. Sebelum kita nak berumah tangga, benda paling utama kita kena ingat adalah tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tepat sekali. Ya, betul. Jadi saya rasa kita punya perbincangan dah pun sampai ke penghujung. Kalau nak tanya banyak, sangat banyak. Betul. Tapi anda perlu beli buku ini. Supaya buku ini, sebenarnya buku ni Aidil. Cuba Aidil buka dulu sebenarnya. Sebenarnya buku ni sangat menarik sebab dia ada chronological. Dia ada perjalanan. Cerita tentang bagaimana Rasulullah menjadi Nabi. Dia punya tajuk garis masa kehidupan rumah tangga Nabi. Dia siap ada timeline lagi. Daripada Rasulullah berumur 25 tahun hingga berumur 63 tahun. Ini perjalanan dan rentetan yang Rasulullah lalui sebagai Nabi, sebagai bapa, sebagai suami, dan juga sebagai pemimpin. Jadi boleh tuan-tuan dan puan pada pengunjung Facebook Live kami ni boleh dapatkan buku ni di mana Ustaz?
Di booth P08, P08. Shanana Production. Jadi Ustaz hanya kupaskan sedikit sahaja. Ya, betul. Ada dua Asma. Sebenarnya ada dua. Ya. Satu asam garam yang pertama dan yang kedua. Ya, sama je, tajuk dia sama. Sama, tajuk je sama, cuma ada dua siri. Ya. Okey. Dan suka untuk saya ingatkan, perbincangan kita ini hanyalah pendapat peribadi dan tidak ada kaitan dengan mana-mana pihak. Ya, mohon maaf jika ada yang tersinggung, tapi betul. kita tidak fokus kepada sesiapa. Betul. Hanya perbincangan peribadi melalui buku yang kami bawakan di sini. Dan kami ingin berterima kasih kepada Ustaz selama 3 tahun berturut-turut masih kekal bersama kami dalam memberi ilmu, memberi manfaat dan juga mengajar kami dalam bidang-bidang perkahwinan ini. Kerana ia adalah satu daripada tuntutan dalam Islam munakahat itu sendiri kan? Ustaz. Terima kasih. Jangan lupa datang ke Pesta Buku Asma. Ya, betul. Berbaki hanya satu hari saja lagi. Rugi kalau tak datang. Ramai Asma kan? Ya, betul, kalau ramai. penonton boleh tengok di dalam skrin ni, ramai ni di belakang kami ni. Sangat ramai di South Entrance ni. Okey, jangan lupa saksikan kami ke next live pada pukul 4 petang. Ada topik yang menarik tentang alatan dan makanan. Etika. Nanti Nanti tak nak cerita makanan dulu. Nanti tak nak cerita dulu. Tunggu selepas ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.